Okey, boleh kelas? Nuha dan juga Irfan? Boleh. 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 Okey, jadi kita mulakan untuk hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, slide cikgu nampak ya dua-dua? Okey. Alright, jadi kita akan sambung kembali kepada bab 8 Bab 8 iaitu tajuk garis dan sudut. Okey, pastikan buku teks ada bersama-sama dengan anda. Okey, dalam garis dan sudut ni, apa cikgu nak cakap cikgu dah terangkan juga saya rasa dengan kelas awak hari Khamis. Hari Khamis sebelum kita bercuti tu, cikgu dah terangkan berkenaan tembereng garis. Cikgu dah perkenalkan berkenaan dengan hasil tambah untuk satu garis lurus. Cikgu dah perkenalkan dengan apa orang kata dengan satu sudut putaran lengkap. Ingat lagi ke tidak? Okey, jadi cikgu nak tanya. Okey, berapakah hasil tambah untuk sudut dalam garis lurus? Sudut pada garis lurus. Okey, berapa? Siapa yang ingat ni? Nuha ke Irfan yang nak jawab? Okey, cikgu main pilih je. Okey, Irfan. Sudut pada garis lurus, berapa Irfan? 180 darjah. Okey, yes, very good. 180 darjah. Ingat sudut pada garis lurus 180 darjah. Okey, jadi sudut putaran lengkap pula berapa? Okey, Nuha, sudut putaran lengkap. Ingat ke tidak? Sudut putaran lengkap. Okey, clue dia adalah darab 2 je dengan garis lurus. Darab 2 je dengan garis lurus. Ada yang baru join ke ni? Okey, selamat datang pada yang baru join. Ada yang join? Tak ada. Okey, Nuha, ingat lagi tak sudut putaran lengkap? Okey, kalau Nuha tak ingat, okey, kita cuba dengan Irfan. Irfan ingat tak sudut putaran lengkap? Ingat. Okey, berapa Irfan sudut putaran lengkap? 360 darjah. Okey, yes, very good. 360 darjah. Okey, next. Okey, jadi objektif kita pada hari ini ialah kita hendak menyatakan apa itu sudut pelengkap, apa itu sudut penggenap dan apa itu sudut konjugat. Okey, sebenarnya kalau awak dah tengok video yang cikgu sharekan semalam, awak dah tahu dah sudut pelengkap tu apa, sudut penggenap tu apa, sudut konjugat tu pun apa. Okey, lepas tu kita akan cuba untuk menyelesaikan masalah yang yang melibatkan sudut pelengkap, sudut penggenap dan juga sudut konjugat. Okey, next. Ini dia. Sebenarnya kan kalau awak dah tengok video yang di-sharekan, dah tengok ke belum video yang cikgu sharekan semalam? Dah. Dah, okey. Macam ni. Sudut pelengkap ni adalah apabila hasil tambah dua sudut kita ialah 90 darjah. Yang ni pun awak boleh juga buka pada buku teks awak. Awak tengok pada buku teks awak muka surat berapa ni? Muka surat 175 okey. Hasil tambah dua sudut pelengkap. Hasil tambah dua sudut pelengkap ialah 90 darjah. Okey, itu pelengkap. Okey, lepas tu dia kata hasil tambah dua sudut penggenap. Hasil tambah dua sudut penggenap ialah 180 darjah. 180 darjah. Okey, cikgu kelirulah mana nak ingat penggenap, mana nak ingat pelengkap. Okey, kalau saya akan ingat salah satu je. Okey, penggenap. Kita ambil ni. Penggenap ni nombor genap lah. Jadi 180 darjah adalah nombor genap lah kan. Sebab dia 180. Ni. Sebab dia ada 18 ni, 18. Dia adalah nombor genap. Jadi kita ingat itu je. Sudut penggenap 180 darjah. Genap. 18 tu genap. Jadi sudut penggenap 180 darjah. Automatik kita boleh tahu kalau sudut penggenap 180 darjah, maksudnya sudut pelengkap 90 darjah. Okey, kita ada satu lagi sudut konjugat. Sudut konjugat ialah hasil tambah dua sudut adalah 360 darjah. Cikgu, kalau keliru, pelengkap lah, penggenap lah, konjugat lah. Okey, ingat ni. O adalah macam satu putaran lengkap Satu putaran lengkap 360 darjah. Ini bermaksud sudut konjugat pun 300, satu putaran lengkap lah. Jadi 360 darjah. Okey, boleh kelas? Boleh ikut cikgu?
Okey jadi jom kita tengok latih diri 8.1D. Yang ini kita buat sama-sama. Okey. Dia kata jelaskan sama ada setiap yang berikut benar atau palsu. Okey, yang pertama, pernyataan yang pertama dia kata Cikgu, tak dengar suara cikgu. Cikgu tak dengar. Cikgu, suara cikgu tak dengar. Okey. okey, sekarang dah boleh dengar belum? Dah boleh. Dah boleh. Dah. Okey, dah boleh. Okey, selamat datang kepada Syazwani dan juga Lokman. Okey, minta maaf alright. Itulah kadang-kadang ada masalah teknikal lah. Tapi nasib baik cikgu dah tahu dah nak tekan apa dah. Okey, kita teruskan kepada slide. Boleh ke? Boleh. Okey, slide masih nampak ke tidak? Nampak? Nampak. Okey, tadi suara cikgu terhenti tu sampai mana? Yang saya terangkan sudut konjugat 360 darjah dengar ke tidak? Kelas, yang saya terangkan sudut konjugat 360 darjah dengar ke tidak? Dengar. Dengar. Oh, yang mana? Yang mana tak dengar? Yang latihan ya? Yang latihan tu. Okay, alright. Jadi kita tengok sama-sama. Pastikan di depan awak dah ready kalkulator. Alright, dia kata 60 darjah ialah sudut pelengkap bagi 30 darjah. Sudut pelengkap. Jadi awak rasa benar atau palsu? Kena cikgu sebut nama. Okey. Syazwani. Jadi awak rasa 1A ni benar atau palsu? Benar. Yes, benar benar. Very good. Okey, sebab dia kata 60 darjah ialah sudut pelengkap bagi 30 darjah. Kita tahu pelengkap adalah 90 darjah. Jadi, kalau satu sudut 60, satu sudut lagi 30, betul lah. Kita tambahkan dapat 90 darjah ya. Okey, seterusnya. 125 darjah ialah sudut penggenap bagi 45 darjah. 125 darjah ialah sudut penggenap bagi 45 darjah. Ingat, sudut penggenap adalah Cikgu, suara cikgu tak dengar. Hilang lagi.
Okey kelas, cikgu dah join guna handphone. Okey, sorry cikgu dah dengar belum? Dengar. Dengar dah Okey. Okey, minta maaf sangat. Alright, jadi sorry cikgu dah boleh dengar kan? Okey, Okey, jadi kita pergi kepada soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua. Cikgu nak minta siapa jawab tadi? Lokman. Okey, Lokman. Benar atau palsu tu yang kedua tu? Dia kata satu dua. Dia kata dia kata 125 dan juga 45 tu adalah sudut penggenap. Okey, benar atau palsu, Lokman? Palsu. Okey, yes, very good. Palsu. Okey, kenapa palsu, Lokman? Kenapa awak jawab palsu? Sebab sudut penggenap 180. Yes, very good. Sudut penggenap 180 darjah. Tapi bila awak tambahkan kedua tu dapat berapa? 170 darjah. Okay, yes. Very good, Lokman. Okay. Next. Okay, kita pergi. C dia kata 300 darjah dan 60 darjah ialah sudut conjugate. 300 darjah dan 60 darjah ialah sudut conjugate. Okay, yang ini cikgu nak siapa yang belum jawab? Okay, Adria. Adria, boleh jawab Adria? Benar. Yes, jawapan dia adalah benar. Okey, sebabnya sudut conjugate adalah 360 darjah kan? Okey, seterusnya 142 darjah dan okey soalan dia 142 darjah dan 38 darjah ialah sudut penggenap. 142 darjah dan 38 darjah ialah sudut penggenap. Okey, yang ini cikgu nak siapa yang ada lagi ni? Irfan. Irfan, cuba jawab. Okey, betul ke tidak yang D ni? 142 dan 38 ialah sudut penggenap. Betul-betul. Benar. Benar. Okey, yes, very good. Jawapan dia adalah benar sebab bila kita tambahkan akan dapat 180 darjah. Okey. Lepas itu yang E. Okey, Nuha. Okey, yang E Nuha. Jika A ialah sudut conjugate bagi B, maka A adalah 360 darjah tolak B. Okey, jadi Nuha, benar atau tidak benar tu? Benar tu. Benar. Benar. Okey, yes, benar. Very good maksudnya A ialah 360 darjah tolak B. Okey, betul lah. Bermaksud A 60 darjah, B akan dapat 300 darjah lah macam tu kan. Okey, jadi benar Jadi kita boleh tahu itulah kita punya perkaitan. Okey, next class. Kita teruskan dengan soalan penyelesaian masalah. Okey, cikgu harap gambar yang keluar pada awak punya peranti tu jelas. Okey, kalau tak jelas pun awak boleh tengok gambar pada buku teks awak. Muka surat 175. Muka surat 175. Okey, boleh kita mulakan? Alright, dia kata macam ni. Dalam rajah di sebelah, P dan 54 darjah ialah sudut pelengkap. Dia dah kata dah. P dan 54 darjah ialah sudut pelengkap. Okey, saya ulang. Seandainya gambar rajah awak tak jelas, awak boleh tengok pada muka surat 175. Okey, automatik awak terus tahu sudut pelengkap tu berapa dia punya sudut. Sudut pelengkap ni berapa sudut dia? Okey, automatik tahu sudut pelengkap adalah 90 darjah. Okey, dia kata macam ni. Diberi P dan Q pula adalah sudut penggenap. Okey, tadi P dengan 54. Kita tengok P dengan 54 yang sini ni. Alamak, saya punya ni tak berapa ni. Awak tengok saya punya laser ni. Okey ni P dengan 54 ni dia kata sudut penggenap. Ni sudut penggenap. Okey, lepas tu dia kata diberi P dan Q ialah sudut penggenap. Minta maaf, keliru cikgu. Dia kata macam ni. Okey ya. P dengan Q dia kata sudut pelengkap. P dan 54 sudut pelengkap. P dan Q adalah sudut penggenap. Dan sudut conjugate bagi R ialah 260 darjah.
Maksudnya R ni 260 darjah. Yang lain-lain adalah 360 tolak 260 darjah. Hitung nilai P, Q dan R. Okey, jadi macam mana kita nak buat ni? Okey, yang pertama dia kata macam ni Okey, kita baca yang pertama. Dia kata P dan 54 darjah ialah sudut pelengkap. P dan 54 darjah ialah sudut pelengkap. Okey, kita dah tahu sudut pelengkap 90 darjah. 90 darjah. Jadi nak dapatkan P, kita buat apa? 90 darjah tolak 54 darjah. Okey, di buku awak dah ada jawapan tapi cikgu nak awak semua kira juga. Okey, cikgu nak awak semua kira juga. Cuba tuliskan pada ruangan komen berapa jawapan awak dapat. 90 tolak 54. Tuliskan di ruangan komen ataupun awak siapa yang dah dapat cakap je lah. 90 tolak 54 dapat berapa? 36 darjah. Okey, 36 darjah. Okey, Nuha pun dah tulis. Okey, 36 darjah. Tulis dia pun okey juga. Nanti semua dapat tulis. Okey, very good. Okey, jadi jawapan untuk P kita adalah 36 darjah. Okey, very good. Alright, next kita pergi pula yang dia nak minta nombor 2 iaitu Q. Okey, jadi kita tahu dekat sini dah 36 darjah. Kita nak cari Q. Okey, kita dah tahu dia kata P dan Q adalah sudut penggenap. Okey, sudut penggenap kita dah hafal dah dalam kita punya kepala tadi adalah 180 darjah. Okey, jadi macam mana nak dapatkan Q ni? Okey, mestilah kita tolakkan 180 darjah tolak 36 darjah. Okey, tulis di ruangan komen berapa 180 tolak 36. Dapat berapa kelas? 180 tolak 36. Okey, Irfan dah share jawapan 144. Okey, semua pun dah share. Luqman, Najwa, Syazwani, Irfan. Okey, yes, betul. Jawapannya adalah 144 darjah. Okey, next. Yang ketiga. Okey, kita dah settle P, kita dah settle Q. Okey, yang ketiga dia kata, dan sudut konjugat bagi R ialah 260 darjah. Okey, yang ini awak kena tengok saya punya laser ni betul-betul Okey, maksudnya ni semua ni adalah 260 darjah. Maksudnya ni semua adalah 260 darjah. Ni semua adalah 260 darjah. Tapi R bukan. R kita kena kira lah. Maksudnya nak kira R, kita dapat macam mana tahu? 360 darjah tolak 260 darjah. 360 darjah tolak 260 darjah. Jadi dapat berapa tu R? Okey, tuliskan jawapan anda. R dapat berapa? Sebab apa kita kena tolak tau? Sebab dia kata R ialah dan sudut konjugat bagi R ialah 260 darjah. Jadi maksudnya selain daripada R tu sudut konjugat dia lah. Jadi kita kena 360 tolak 260 darjah. Okey, semua dah dapat jawapan iaitu 100 darjah. Okey, very good. Okey, jadi sekarang P dah jawab, Q dah jawab, R dah jawab, yang tinggal S. Okey, kita tengok S. Okey, kita tengok S ya. Alright. Tengok sekejap dekat sini. R ni kita dah tahu 100 darjah. Okey. S ni kita nak tahu macam mana tahu. Kita tengok. 54 kita dah tahu, P dah tahu, Q dah tahu, R dah tahu, S je yang kita belum tahu. Ini semua adalah putaran lengkap. Betul ke tidak? Okey, jadi nak dapatkan S, cikgu tulis dekat atas ni sebab tempat cikgu tak cukup. Okey, nak dapatkan S, kita buat apa? 360 darjah. Tolak semua sudut yang ada. Tolak semua sudut yang ada. Apa dia? Tolak 54 darjah. Tolak 36 darjah. Tolak 144 darjah. Tolak 100 darjah. Okey, cuba kira dapat berapa S? Nak dapatkan S, kita tolak semua. Sebab kalau awak tengok dia dah membentuk satu putaran. Lepas tu P, Q, R dan S semua kita dah ada nilai. Hanya P, Q, R, S.
PQR dan juga 54 dah ada nilai. Kita tinggal nak dapatkan nilai S tu je. Jadi okey. Tolak-tolak sekarang. Okey, berapa jawapan untuk S? Alright. Lokman, Adrian, Najwa dan Syazani dah bagi jawapan. Okay, yes, very good. Jawapan kita adalah 26 darjah. Okay, very good class. Maksudnya awak dah faham. Okay, jadi sekarang cikgu akan minta awak buat latihan yang kedua lah. Okay, latihan yang kedua. Latihan yang pertama lah. Tadi tu contoh, ini latihan. Okay. Sila buka buku teks awak muka surat 176. Buku teks muka surat 176. Nampak tak latih diri 8.1E tu kan? Okey. Buat yang nombor 1. Buat yang nombor 1. Okey, cuba kira-kira sekarang. Cara dia sama je macam yang tadi. Cikgu rasa cikgu bagi berapa minit? 4 minit cukup kot. Okey, nanti semua orang tulis jawapan je dekat ruangan komen. Awak tulis macam ni. A berapa, B berapa, C berapa, D berapa. Okey, boleh kelas? Boleh. Okey, boleh. Okey, boleh. Okey, boleh cuba buat sekarang. Cikgu bagi masa 5 minit lah. 5 minit cukup tak? Cukup kan saya rasa? 5 minit ke 4 minit ke? Okey, boleh mula kira sekarang. Jadi kenapa? Okey kelas, ada masalah ke dalam mengira tu? Okey ke? Setakat ni semua orang okey? Dah boleh dapat jawapan untuk A, B dan C, A, B, C dan D ke belum? Okey, andai kata dah dapat, boleh mula tulislah di ruangan komen.
Ada apa-apa nak tanya cikgu boleh tanya. Cakap, cikgu betul ke ni, betul ke ni. Apa boleh tanya juga, tak ada masalah. Okey, kelas 1 UIAM boleh mula bagi jawapan. Dah settle ke belum? Belum. Belum, okey. Tak apa, tak apa. Buat dulu. Okey kelas, jawapan cikgu dah 8.50. Okey, tak apa, kita bincang sama-sama. Alright, okey. Okey, Nuha dah bagi jawapan dah. Okey, sekejap ya, cikgu tengok jawapan Nuha. Okey, alright. Kita bincanglah sama-sama ya. Okey, thank you Nuha dah bagi jawapan. Yang lain-lain pun cikgu rasa awak dah ada dah jawapan tu. Kalau tak semua pun dah ada lah. Okey, jom kita tengok yang pertama. Alright, A. Okey, A dia kata dekat sini. A dan B ialah sudut pelengkap. Okey, A dan B ialah sudut pelengkap. Maksudnya A dan B adalah 90 darjah. Okey, lepas tu dia kata, minta maaf, A dan 46 darjah sudut pelengkap. Okey, lepas tu dia kata A dan B adalah sudut penggenap. A dan B adalah sudut penggenap bermaksud 180 darjah. Dan sudut konjugat bagi C ialah 283 darjah. Okey, jadi hitung A, B, C dan D. Alright. Jadi yang A, kita nak dapatkan A, kita kena buat apa? 90 darjah tolak 46 darjah. Okey, 90 tolak 46. Alright, 90 tolak 46. Yang lain boleh share juga jawapan A awak. Okey, akan dapat 44 darjah. Okey, very good Nuha dapat 44 darjah. Cikgu harap yang lain pun dapat 44 darjah juga. Okey, next. Okey, next. Yang B. Yang B. Okey, dia kata B dan juga A ni adalah sudut penggenap. Okey, bila kita dah tahu A 44 darjah, jadi kita nak dapatkan B, kita buat apa? 180 darjah tolakkan dengan 44 darjah. Okey, cepat tu tolak 180 tolak 44 dapat berapa? 136 darjah. Yes, very good. 136 darjah. Okey, jadi tanya bagi yang dapat.
Okay, tahniah juga Nuha ni sebab saya nampak jawapan Nuha ni. Okay, tahniah very good class. Okay, jadi kita dah tahu B kita adalah 136 darjah. Okay, next. Kita nak cari C. Dia kata sudut konjugat bagi C ialah 283 darjah. Maksudnya selain daripada C ni, adalah 283 darjah. Jadi nak dapatkan C, kita kena buat macam mana kelas? 360 darjah tolakkan 283 darjah. Okey, cuba tekan kalkulator awak dapat berapa? 360 tolak 283. Alright, dapat berapa kelas? 77 Okey. darjah. Yes, very good. 77 darjah. Okey, very good semua yang dapat ya. Okey, dan yang terakhir dia nak cari D. Okey, nak cari D, semua dah ada dah, kita dah tahu semua kecuali D. C pun kita dah tahu tadi, 77. Jadi nak buat apa? Kita tolaklah semua. 360 darjah, tolak 136, tolak 44 darjah, tolak 77 darjah, tolak 46 darjah. Okey, kelas, tekan kalkulator dapat berapa semua? 360, tolak 136, tolak 64, tolak 44, tolak 77, tolak 46. Okey, dapat berapa jawapan tu? 360, tolak 136, tolak 44, tolak 77, tolak 46. Okey, berapa jawapan dapat? Sama tak dengan jawapan yang Nuha share ni? Okey, Nuha dapat 103 darjah. Okey, ada jawapan lain tak? Okey, cuba kira sekali lagi. Okey, Nuha pun kira sekali. Okey, 360 tolak 44, tolak 136, tolak 77, tolak 46. Okey, dapat berapa jawapannya? 57 darjah. 57. Okey, 360 tolak 136, tolak 44, tolak 77, tolak 46. Okey, yes, 57 darjah. Saja je cikgu buat gempak. Okey. Nuha, tolong kira semula ya. Okey, manakala bagi kawan awak ni tadi Lokman Suara Lokman kan cikgu rasa ni? Lokman ke Irfan? Lokman rasa. Okey, dapat 57 darjah. Okey, betul kelas. Jawapannya adalah 57 darjah. Okey, cikgu harap yang lain boleh ikut cikgu. Okey, boleh ikut cikgu tak ni yang lain? Boleh. Boleh. Okey, kelas. Sikit lagi. Okey. Kita teruskan sikit lagi. Okey, ni tak sempat kita buat. Itu nanti awak buat jadikan latihan. Okey, objektif kita yang satu lagi adalah kita nak menyelesaikan masalah yang melibatkan garis bersilang. Garis bersilang ni kita dah belajar dah sebenarnya. Okey, cikgu tunjuk ni. Okey, keluar tak? Okey. Apa ciri-ciri sudut yang telah kita pelajari? Kita dah pelajari ada 5 ciri-ciri sudut. Okey, ciri yang pertama dia kata sudut pelengkap. Okey, awal-awal hari tu kita dah belajar yang ini. Yang saya tanda right ni. Sudut bertentangan pada garis bersilang sama saiz. Maksudnya kalau cikgu ada macam ni, okey, persilangan dia ni sama saiz. Contoh yang ini 50 darjah, bersetentang dia pun 50 darjah. Kalau yang atas ni 130 darjah, bawah dia pun 130 darjah. Okey, itu dia. Okey, seterusnya kita dah belajar juga minggu lepas juga, minggu sebelum cuti. Sudut pada garis lurus ialah 180 darjah. Sudut putaran lengkap ialah 360 darjah. Okey, kita baru belajar tadi istilah sudut pelengkap iaitu 90 darjah. Istilah sudut penggenap iaitu 180 darjah. Dan juga istilah sudut konjugat iaitu 360 darjah. Okey, kenapa cikgu sebut balik sudut-sudut yang kita dah belajar? Sebabnya kita nak guna keseluruhan apa yang telah kita belajar untuk selesaikan soalan berkenaan sudut. Okey, jadi cikgu harap semua orang boleh juga buka buku teks awak, muka surat 187. Gambar lebih terang di situ ya. Okey, kita buat satu ni je lagi sebelum cikgu tamatkan kita punya Google Meet hari ini. Okey, dia kata di sebelah. Pada rajah di sebelah
POR dan TOQ ialah garis lurus. Awak kena kenal ni. POR dan juga TOQ adalah garis lurus. POR, TOQ adalah garis lurus. Cari nilai X dan Y. Cari nilai X dan Y. Okey, POR dan juga TOQ garis lurus. Okey, cari nilai X dan Y. Okey, jadi sebenarnya awak boleh menganggap ini tak ada tau. Kiranya macam ni awak buat. Kiranya POR macam ni. TOQ, POR. Dia macam ni. POR, TOQ garis lurus. TOQ garis lurus. Okey, cari nilai X dan Y. Okey, nak cari nilai X, kita kena buat macam mana? Ni, kalau awak tengok ni, dia kena pandai tengok tau. Mata kita kena pandai tengok. Okey, sebenarnya yang ini, QOR ni, QOR, sudut QOR sama dengan sudut POT, sama dengan sudut POT. Sebab apa tahu awak tengok ni. Ni, memang kita macam tak berapa nampak sebab dia ada dua ni yang kacau ni. Kita ada dua yang kacau. Tapi kalau kita lukis balik ni, QOR ni sama dengan POT, sama dengan POT. Sama. Bermaksud POT ni, kalau QOR dia dah kata 72 darjah, bermaksud POT kita pun 72 darjah. POT kita ni, POT kita ni 72 darjah juga. Sebenarnya 72 darjah juga. Jadi kita nak cari X, kita kena buat macam mana tau? 72 darjah tolak 60 darjah. 72 darjah tolak 60 darjah. Dapatlah 12 darjah. Okey kelas, boleh ikut cikgu ke tak ni? Boleh. Boleh dia macam ni tau dia. Sebab apa? Sebenarnya ada garisan UO dan SY. Garisan UO dan SO. SY pula. Okey, kejap Dia awak kena tengok betul-betul tau. Ni. Sebenarnya ini dia bersilang. TOQ dengan POR ni bersilang. Jadi sebenarnya QOR dengan TOP ni sama. Dia punya, awak sengit-sengitkan sikit kepala. Dia sama sudut. Jadi atasnya pun 72 darjah. Jadi nak dapatkan X kena 72 darjah tolak 60 darjah. Okey, lepas tu kita nak Y. Okey, kita nak tengok Y. Okey, saya padam semua ni biar tak keliru. Okey, kita nak dapatkan Y, kita kena buat apa tau? Okey. Ni dah tahu 12 darjah. Jadi POR ni garis lurus. Bermaksud bila garis lurus, POR ialah 180 darjah. Jadi kita akan buat apa tau? 180 darjah tolak 72 darjah. 72 darjah ni dapat daripada mana cikgu? Inilah 60 darjah tambah 12 darjah. Okey, jadi 180 tolak 72 akan dapat 108 darjah. Akan dapat 108 darjah. Okey, tapi 180 darjah ni adalah untuk Y dan Y. Ada dua Y. Ada dua Y pula. Dia punya plot twist dekat situ ada dua Y. Sekarang kita nak dapat Y sahaja. Nak dapatkan Y sahaja. Jadi kita kena buat apa? 108 darjah bahagi 2. Okey, dapatlah berapa jawapan kita kelas? 54 darjah. Okey, boleh ikut cikgu ke tidak ni? Boleh. Boleh Okey, harap boleh. Okey, saya sebenarnya kalau boleh nak bincang lagi satu soalan sama-sama. Latih diri 8.2C tapi dah pukul 9. Lepasnya awak kelas apa kelas? Pendidikan Islam kot. Pendidikan Islam. Google Meet ke tak? Tak. Tak. Okey, macam tu boleh ke cikgu kita buat sama-sama? Boleh ke? Boleh. Boleh. Boleh Okey, tengok buku teks awak muka surat 187. Okey, kalau mungkin gambar yang cikgu share tu tak berapa puas tengok kan, awak tak boleh nak conteng. Awak tengok buku teks awak. Muka surat 187, latih diri 8.2C nombor 1. Okey, dia kata dalam rajah di bawah, POR dan QOT ialah garis lurus. Cari nilai X dan Y. Okey, awak kena kenal pasti mana POR, mana QOT. POR, QOT. Ni dua ni. Ini dan ini. Bermaksud UO dan SO adalah gangguan lah. Okey Alright. Jadi dekat sini,
POR QOT. Okey, jadi dekat sini cari nilai X dan Y. Okey. Kalau awak tengok X dan Y ni, saya tak boleh nak sebab kejap saya tak boleh nak betul-betul atas garisan sebab saya bukan guna tulis atas komputer tau. Saya guna writing pad. Macam ni lah. Okey, jadi kalau kita tengok dekat sini nak dapatkan X, kita buat apa? 84 darjah tolak 18 darjah. Cikgu, kenapa 84 darjah tolak 18 darjah? Okey, cuba awak tengok betul-betul Awak tengok saya punya laser ni. Okey, POR dengan QOT dia garis yang bersilang. Jadi sudut QOR ni, sudut QOR sama dengan sudut POT iaitu 84 darjah. Jadi dia dah bagi yang kecil ni 18 darjah. Jadi kita nak dapatkan X, kita buat apa? 84 tolak 18 darjah. Okey, tekan kalkulator semua orang. 84 tolak 18. Dapat berapa? Okey, tekan kalkulator. 66 darjah. Okey, yes, very good. 66 darjah. Okey, cikgu harap yang lain pun boleh dapat. Okey, settle untuk X. Sekarang kita nak cari Y. Okey, saya padam dulu. Awak pun buat macam tu tau. Soalan melibatkan sudut ni, dia kadang mengelirukan kita, bukan kita tak boleh buat. Bukan susah. Sebab gambar dia banyak garis. Jadi, bila awak dah conteng guna pensel tu, padam balik untuk soalan seterusnya. Okey, dia kata, cari nilai Y. Okey, kita dah tahu POR ialah garis lurus. Sudut pada garis lurus berapa? 180 darjah. Ingatlah sampai bila-bila. Okey ni. POR ni garis lurus. Kita dah tahu tadi dapat X adalah 66 darjah. Kita dah tahu 18 darjah ada dekat sini. 66 darjah ada dekat sini. 38 darjah ada dekat sini. Okey, kalau cikgu ada depan mata awak ni, cikgu tutup yang atas ni. Ni. Saya akan tutup yang atas ni. Biar saya tak keliru. Yang saya tanda-tanda hitam ni. Kalau saya ada depan awak lah di kelas, saya ambil saya punya tangan, saya tutup atas ni. Tinggal ini je. Alright, jadi boleh tak kita cari Y sekarang kelas? Okay, nak cari Y kita buat apa? 180 darjah, tolak 18 darjah, tolak 66 darjah, tolak 38 darjah. Okey. Boleh kira kan dapat berapa jawapannya? RM58 darjah. Okay, yes. Very good. 58 darjah. Okay, yang lain dapat tak 58 darjah? Dapat. Dapat. Okay, jadi itulah cara nak mengira untuk garis bersilang. Alright, jadi cikgu nak minta juga awak buat latihan kerana soalan ini, topik ini memang kena buat banyak juga latihan. Mana yang awak dah buat dengan cikgu, tak payah buat dengan cikgu. Okey, awak ada 3 soalan awak kena jadikan latihan. Okey, tengok skrin yang cikgu share. Okey, nampak tak sekarang ni latihan 1? Nampak tak? Nampak. Nampak. Okey, jadi ini adalah latihan awak yang pertama. Gambar ni saya dah masukkan dalam grup WhatsApp. Okey, yang kedua, okey, ni latihan 3 ni pun saya dah masukkan dalam grup WhatsApp. Okey, lagi satu yang awak kena buat adalah latih diri 8.2C muka surat 187 nombor 2. Tadi kita buat nombor 1, sekarang kita buat nombor 2. Okey, boleh kelas 1 UIAM? Boleh. Boleh Okey, jadi sebelum kita mengakhiri kita punya sesi Google Meet, okey, cikgu nak buat rumusan sikit. Alright, jadi hari ini kita dah belajar berkenaan 3 lagi nama-nama sudut lah, istilah sudut. Yang pertama sudut pelengkap, sudut penggenap dan sudut konjugat. Kalau awak keliru, awak ingat ini je. Penggenap 18, jadi 180 darjah. Jadi sudut pelengkap penggenap 180 darjah. Kalau dah sudut penggenap 180 darjah, of course sudut pelengkap 90 darjah. Dan of course lah satu lagi sudut iaitu sudut konjugat. Ambil huruf O. O tu macam satu putaran lengkap kan? 360 darjah. Okey, seterusnya kita juga dapat menyelesaikan masalah yang melibatkan ni lah sudut pelengkap, sudut penggenap, sudut konjugat. Tadilah yang awak kira-kira. Okey, dan juga sebelum kita akhiri kelas ni tadi, kita berjaya menyelesaikan masalah yang melibatkan
sudut pada garis bersilang. Okey, jadi sebenarnya apa soalan pada sudut ni ini? Awak kena tengok apa ciri-ciri sudut yang kita telah belajar. Ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nampak soalan berkenaan sudut, awak guna konsep yang kita telah belajar ni, cuba untuk selesaikan. Alright, boleh satu